Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi hari Khamis ni dapat kita bersama insya-Allah untuk kita mentadabur salah satu daripada surah dalam Al-Quran, inilah surah Al-Insan, yang mana kalau ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siri kuliah bersama saya di Akademi Tadabbur Malaysia, kita baru habis perbincangan mengenai surah As-Sajdah, yang mana ada sebanyak 16 siri yang boleh dirujuk semula di page Facebook Akademi Tadabbur insya-Allah. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan bermula dengan surah Al-Insan. Kalau mungkin ada yang bersama saya pada minggu lepas, ketika mana kita mengakhiri surah As-Sajdah, saya ada sebutkan bahawa kita akan masuk surah Dukhan. Cuma bila diteliti semula, kita ada membincangkan sebelum ini berkaitan dengan hubungan antara surah As-Sajdah dengan surah Al-Insan. Sebab kedua-duanya dibaca pada hari Jumaat. Jadi sebagai penerusan kepada perbincangan surah yang dibaca oleh Nabi SAW pada hari Jumaat, maka kita bincangkan pada hari ini dan juga minggu-minggu yang seterusnya insya-Allah dalam beberapa siri berkaitan dengan surah Al-Insan. Mungkin ada beberapa perkara yang akan saya sebutkan semula, antaranya berkaitan dengan apa hubungan ataupun kita kata munasabah, keterikatan di antara surah Al-Insan dan juga As-Sajdah, kerana kedua-duanya dibaca oleh Nabi SAW pada hari Jumaat. Dan apa kaitannya dengan hari Jumaat, yang mana kita akan sebutkan secara ringkaslah insya-Allah, berkaitan dengan hubungan di antara kedua-duanya. Baik. Jadi pertamanya saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini, mungkin dalam kesibukan waktu bekerja ataupun mungkin berehat pada waktu pagi-pagi, yang mana hari ini kalau di Bangi ni hujan lebat. Saya duduk ada di Bangi. Jadi kita bersama insya-Allah dalam satu majlis ilmu, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan juga mendapat sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum tu, boleh ke kalau saya nak minta kalau ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang ada mengikuti kelas tadabbur surah As-Sajdah, boleh type nombor 1. Kalau yang ada mengikuti kelas surah Yasin dan juga As-Sajdah, type nombor 2. Supaya saya nak tengok berapa orang yang mungkin dah pernah lalui dan yang masih mungkin kali pertama lah nak bersama dengan kita dalam perjalanan kelas ni. Boleh? Ada yang 2. Baik, terima kasih Puan Rusi. Ada?
Maknanya siapa yang pernah ikut kelas Yasin dan juga sajadah type 2, yang ikuti kelas sajadah sahaja ataupun kelas Yasin sahaja, type 1. Ada yang 1, ada yang 2. InsyaAllah. 2, ramai yang 2 lah. Alhamdulillah. Baik. Jadi mungkin kalau yang dah biasa bersama dengan saya, yang ni mungkin dah kenal sedikit lah, serba sedikit. Satunya berkaitan latar belakang dan yang keduanya berkaitan dengan cara penyampaian lah. Jadi mungkin ada yang baru bersama dengan kita untuk surah Al-Insan yang baru ni. Jadi saya perkenalkan diri sedikit lah, ambil masa sedikit untuk memperkenalkan diri. Jadi saya Muhammad Uzair bin Izham, asal daripada Sungai Petani Kedah. Sekarang ni menetap di Kajang 2 lah, menetap di Kajang 2. Sekarang ni bekerja sebagai pensyarah di Kolej Teknologi Darul Naim, Kuala Lumpur yang terletak di Bangi. Graduan Ijazah Sarjana Muda University of Yarmouk, Jordan. Dan sekarang ni melanjutkan pelajaran lah, sambil bekerja di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang tafsir insyaAllah. Dan dah berkahwin dan mempunyai 3 cahaya mata. Alhamdulillah. Baik, itu secara ringkas lah pengenalan. Dan juga dari sudut penyampaian, selalu saya sebutkan, jadi penyampaian kita bila kita sebutkan tadabbur, satunya kita nak melihat, bila kita katakan tadabbur, nak melihat refleksi. Jadi pada surah-surah ini, apa perkara dan apakah benda yang kita dapat untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kerana tadabbur ni secara ringkas kita katakan kita nak amal apa yang kita dengar, apa yang kita faham. Dan juga konsep ataupun cara pembawaan yang selalunya saya bawa dalam tadabbur ini adalah kita tidak hanya membincangkan kepada ayat itu kadang-kadang. Yang ini maknanya kita membincangkan juga kaedah. Dan kaedah ini saya ulang dalam banyak penyampaian supaya kita ingat tentang kaedah macam mana. Yang ini untuk kita praktiskan kepada ayat-ayat yang lain yang mungkin kita baca Quran hari-hari. Sebab kalau kita nak bincangkan satu Quran 114 surah, hatta kalau kita gabung dengan semua asatizah pun mungkin mengambil masa yang agak lama, kan? Tapi mudah-mudahan dengan kaedah-kaedah yang dikongsikan sedikit demi sedikit, cara tadabbur ni mudah-mudahan membantulah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk lebih memahami ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah. Baik. Jadi pengenalan ringkas tadi, dan insya-Allah kita masuk kepada surah Al-Insan. Baik. Pertama sekali, pada hari ini insya-Allah kita akan bincangkan terlebih dahulu berkaitan dengan mukaddimah. Mukaddimah saja insya-Allah. Dan insya-Allah pada minggu-minggu akan datang kita akan mula masuk ke dalam surah. Bismillah insya-Allah. Baik. Yang pertama tentang penamaan surah. Sebagaimana selalu disebutkan ketika mana memulakan sesuatu surah. Ini kita nak faham sesuatu surah dalam Al-Quran, pertama sekali adalah kita faham dari sudut ataupun kita kenal dari sudut nama surah tersebut. Sebagaimana kita nak kenal manusia, nak kenal kawan kita, jiran kita, mungkin office mate yang baru dan sebagainya. Jadi first kali yang kita tanya adalah nama. Sebab apa? Sebab kita nak kenal orang ni namanya apa. Sebab nama itu menunjukkan kepada peribadi seseorang tersebut. Maknanya menunjukkan kepada diri dia. Jadi surah dalam Al-Quran juga, nama-namanya dalam nama-nama surah dalam Al-Quran, dia ada yang bersifat wahyu dan ada yang bersifat ijtihadi. Ijtihad.
Ini wahyu ni adalah nama-nama yang tercatat di dalam mushaf. Makna kata dalam mushaf ditulis surah Al-Insan. Maknanya surah-surah yang lain, contoh surah Al-Fatihah. Walaupun Al-Fatihah ni banyak nama, tapi nama yang tercatat pada mushaf adalah Al-Fatihah. Suratul Baqarah, nama yang tercatat pada mushaf adalah Baqarah. Yang mana nama surah Al-Baqarah ada disebut Sinamul Quran, ada Fustat dan sebagainya. Jadi nama-nama surah dalam Al-Quran yang tercatat pada mushaf itu adalah nama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikhabarkan Jibril kepada Nabi SAW. Jadi apabila nama itu diwahyukan, maka sudah tentu nama itu sangat signifikan kepada surah berkenaan. Kerana untuk memahami surah berkenaan, jadi kita perlu memahami tentang namanya terlebih dahulu. Yang ini kenapa ia dinamakan sedemikian. Yang ini sudah tentu ada sebabnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menamakan sesuatu surah itu dengan namanya tersendiri. Ini kalau selalu saya beri contoh berkaitan dengan suratul Baqarah. Sebab suratul Baqarah ni menarik kerana cerita tentang Baqarah, tentang sapi betina ni hanya 8 ayat. 7 ataupun 8 ayat. Sedangkan surah itu mengandungi 286 ayat. Jadi bagaimana kisah yang pendek ini menjadi nama kepada satu surah yang sangat panjang. Jadi sebab itu kita perlu mengetahui kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menamakan sesuatu surah itu dengan namanya. Dan suratul Insan dinamakan dengan surah Al-Insan kerana di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala memulakan suratul Insan ini dengan memberikan penjelasan berkaitan dengan penciptaan manusia yang mana sebelumnya tidak wujud. Makna tidak wujud ni maknanya tak dikenali pun manusia ni siapa. Walam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Yang mana sebelumnya, sebelum adanya manusia ini, manusia ni tak dikenali pun, tak tahu pun wujudnya manusia. Kerana apa? Kerana sebelum kewujudan manusia, jin terlebih dahulu wujud. Jin terlebih dahulu wujud sebelum terciptanya manusia. Kerana iblis juga sebahagian daripada jin, syaitan juga sebahagian daripada jin. Baik. Dan kemudiannya selepas Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Kemudian Allah dalam surah Al-Insan ini juga, dia tidak hanya nak menceritakan tentang asal manusia ini daripada air mani, kemudian diberikan pendengaran, kemudian diberikan penglihatan. Tidak hanya sekadar nak sebutkan tentang ciri-ciri ataupun bagaimana penciptaan manusia. Tetapi selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan penciptaan manusia itu daripada apa, Allah juga menjelaskan tentang apa tujuan manusia didatangkan, iaitu untuk mengenali jalan hidayah dan iman, supaya menjauhkan diri daripada jalan ingkar dan juga kufur. Hidayah, iman dan juga syukur, supaya menjauhi jalan ingkar dan juga kufur. Maka nak sebutkan Al-Insan, kita diciptakan di atas muka bumi ini ada purpose dia, ada tujuannya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mencipta
jin dan juga manusia ini kecuali untuk beriman kepada, untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk berubudiyah bagaimanakah caranya? Maka Allah lorongkan jalan hidayah, jalan iman dan syukur untuk kita menjauhi jalan ingkar dan juga kufur. Jadi surah ini dinamakan surah Al-Insan bukan sekadar nak menyebutkan tentang bagaimana penciptaan manusia, tetapi nak memberikan penjelasan bahawa manusia ini sepatutnya memilih jalan beriman dan syukur untuk mendapatkan nikmat. Jalan beriman dan syukur untuk apa? Untuk mendapatkan nikmat yang kekal di hari akhirat. Agar manusia ini dijauhkan daripada kekufuran, yang mana kekufuran ni layak baginya azab. Jadi penamaan surah Al-Insan dengan insan untuk kita memahami bahawa manusia ini diciptakan ada tujuannya. Dan bagaimana menjadi seorang manusia itu sahaja, dia mempunyai beberapa ciri-cirinya. Yang ini pernah saya sebutkan sebelum ini. Jadi kita ulang untuk kita lebih memahami dan juga untuk kita ingat semula. Jadi kalau kita teliti dari sudut kedalaman makna Al-Insan itu sendiri. Jadi perkataan Al-Insan itu kalau dilihat di dalam kamus bahasa Arab yang ditulis oleh Ibn Manzur. Ini kamusnya Lisanul Arab. Ini lisan orang Arab. Tajuknya pun adalah lisan orang Arab. Ini beliau menyatakan bahawa sekurang-kurangnya perkataan insan ini dia datang daripada 3 kata dasarnya. 3 kata dasarnya. Yang pertama, al-insan, yang ini boleh datang daripada perkataan anasa. Anasa yang menjadi perkataan insan. Baik. Jadi macam mana kita nak faham perkataan itu apabila kita melihat dan merujuk kepada bagaimana penggunaan anasa itu di dalam Quran. Ya, ini sebagai contohnya, kalau saya kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan, ayat daripada surah Taha, ayat yang ke-10. Ceritanya adalah cerita Nabi Musa. Mungkin tuan-tuan dan perempuan pernah dengar cerita Nabi Musa. Mungkin ada, tak silap saya, Ustaz Yusof ada sebutkan, ataupun Ustaz Afwan sebutkan kronologi kisah-kisah Bani Israel. Yang mana ceritanya Nabi Musa ini asalnya yang mana lahir di Mesir, membesar di Mesir, di istana Fir'aun. Kemudian baginda berhijrah atas sebab tertentu, berhijrah ke Madian, yang mana duduk di Madian lebih kurang selama 10 tahun. Jadi selepas duduk di Madian, maknanya baginda nak balik ke Mesir. Jadi dalam perjalanan nak balik ke Mesir itu, ini bersama ahli keluarganya, disebutkan bahawa baginda membawa macam inilah dalam perjalanan, orang dulu-dulu mana ada torchlight macam kita kan, ini bawa obor. Dia kurang macam obor lah, api kan. Jadi dalam keadaan suasana yang waktu malam di padang pasir, yang ini maknanya suasana yang sejuk dingin. Jadi tiba-tiba terpadam api tu. Jadi dalam ketika itu Nabi Musa disebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-10, iz ra'a naran, ketika mana Nabi Musa melihat api. Jadi kita bayangkan Nabi Musa yang mana pada waktu tu kita kata kalau jalan kan, dalam keadaan siang dan malam, kalau malam lagi lah, yakni dalam keadaan sejuk, maka memerlukan kepada api, kepanasan api. Dalam keadaan gelap malam, perlukan kepada cahaya api untuk menerangi jalan. Ini sejuk-sejuk ni, bila sejuk-sejuk ni biasanya lapar, jalan jauh lapar, maka perlukan juga api untuk memasak.
Nak masak. Jadi nak sebutkan tentang bahawa keperluan terhadap api itu. Maka ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut izra'a naran, ketika mana Nabi Musa melihat api, maka Nabi Musa pun berkata faqala li ahlihim kuthu. Yang ini Nabi Musa kata kepada isterinya ataupun ahli keluarganya, berhentilah. Tunggu sekejap. Apa yang diucapkan Nabi Musa, inni anastu nara. Yang ini aku melihat api. Jadi kita bayangkan dalam keadaan kita memerlukan sesuatu, dalam keadaan kita berhajat bersungguh-sungguh terhadap, kalau dalam situasi ini Nabi Musa berhajat sungguh terhadap api itu. Jadi bila terlihat itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan perkataan anastu. Yang ini nampak tu, kita boleh bayangkan bagaimana rasa bersyukurnya nampak api ketika mana keadaan yang sangat memerlukan. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Nabi SAW, Nabi Musa menyebutkan anastu. Tengok perkataan anastu diterjemahkan sesungguhnya aku ada melihat api. Anastu, melihat api. Sedangkan di awal tadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan izra'a nara. Yang ini Allah sebut tentang Nabi Musa itu melihat api dengan perkataan ra'a. Yang ini kita sebut ru'yah kan? Ru'yah, yang ini melihat, ra'a. Ini maknanya melihat. Jadi Allah tukar kepada perkataan anastu. Kerana anastu ini bukan sekadar melihat, tapi melihat dengan rasa syukur. Melihat dengan mata hati. Rasa benda itu sangat menggembirakan, sangat orang kata apa, diperlukan. Dalam bahasa yang mudah, nastu ini adalah melihat dengan mata hati, melihat dengan penuh kesyukuran. Jadi nak sebutkan, tadi kita sebut perkataan insan tadi berasal daripada perkataan anasa, yang mana digunakan tadi dalam kisah Nabi Musa AS, bahawa kisah itu menggambarkan Nabi Musa anastu. Bahkan disebut anastu, yakni aku sahaja yang melihat. Dia tak sebut tentang kita nampak tak, kita lihat tak. Tapi Nabi Musa sahaja melihat. Kerana kita tahu kisah ni adalah kisah Nabi Musa nak dapat wahyu sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk balik ke Mesir, bukan sekadar ziarah adiknya Nabi Harun, tetapi untuk dakwah kepada Firaun dan keluarkan orang Bani Israel daripada Mesir untuk menuju kepada Palestin. Jadi nak sebutkan, makna kata ciri manusia yang pertama disebut sebagai manusia itu adalah mereka yang mana mempunyai mata hati. Mereka yang melihat sesuatu dengan mata hati. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, surah sebelum surah Al-Insan, balil insanu ala nafsihi basirah. Ya, ini setiap manusia itu mempunyai basirah, mempunyai mata hati. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita ni sebagai seorang manusia ni mempunyai mata hati. Jadi kita melihat dalam bentuk bukan sekadar pada mata, tapi kita melihat dengan rasa ada emosi. Kita ada empati kan, rasa empati kepada orang lain. Sebagai contoh, kita tak melihat orang yang lebih mungkin kurang bernasib baik daripada kita sebagai orang yang makna kata kita melihat dia ni pakai pakaian koyak dan sebagainya, tapi kita melihat kesiannya dia, kalau dah dapat rezeki ni kita ada boleh beri kepada dia. Nampak cara kita melihat tu berbeza apabila adanya mata hati, basirah disebut. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, manusia ini daripada perkataan anasa insan, dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ini pada ayat yang ke-6,
Allah Subhanahu wa taala sebut wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda, iaitu ujilah anak yatim. Ini cerita tentang anak yatim yang mana hartanya dijaga oleh penjaganya lah, penjaganya yang mana menjaga hartanya. Jadi apabila dia menjaga hartanya, bila anak yatim tu dia dah sampai umur yang mana disebutkan rusyda, yakni dia dah boleh faham tasarruf, bagaimana wang ringgit, bagaimana nak menjaga, kan. Yang ni bukan sekadar boros nak belanja sahaja dan sebagainya. Maka penjaga tu mesti fa in anastum, dan kamu melihat dia mempunyai ilmu, kan. Yang ni dia tahu dah nak menguruskan hartanya. Maka Allah kata fadfa'u ilaihim amwalahum, yakni bagi balik, kan, harta mereka untuk mereka uruskan sendiri. Maknanya yang kedua, melihat dengan makna kata anastum merujuk kepada manusia itu adalah makhluk yang mana dia sentiasa mencari ilmu pengetahuan, kan. Jadi macam tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah golongkan dalam kalangan orang yang mana sentiasa mencari ilmu, kan. Jadi bukan kata tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri pun, kan, macam saya sebutkan tadi, masih lagi belajar. Walaupun saya mengajar, tapi kita masih lagi belajar, kerana pembelajaran ni tak akan habis, kan, sampailah kita mati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kata-kata, bukan hadis, kan, utlubul ilma, yakni kita menuntut ilmu, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampailah kepada liang lahat. Maknanya setiap masa proses kehidupan kita adalah kita menuntut ilmu sebenarnya. Jadi ilmu ni bukan sekadar apa yang ada dalam kitab buku, tapi ilmu ini juga berkaitan dengan kehidupan dan sebagainya, yang mana setiap daripada kita, manusia itu dia perlu untuk mencari ilmu pengetahuan, sentiasa perlu update diri dia dengan ilmu pengetahuan, terutamanya pengetahuan yang bersifat semasa, untuk kehidupannya, dan pengetahuan berkaitan agama untuk kehidupan akhiratnya. Baik, itu ciri manusia yang kedua. Dan ciri manusia yang ketiga daripada perkataan anasa ini, kita lihat orang Arab menggunakan perkataan anasa ini dengan bentuk meminta izin. Istanasa ataupun istazana. Jadi kalau kita nak lalu depan orang, kan, maknanya kita minta izin, kan, kita nak berada dalam ada sebahagian kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, maknanya bukanlah saya kata masalah, tak adalah masalah. Maksudnya ada sebahagian maknanya kalau mungkin nak keluar daripada Zoom ni ada yang minta izin, walaupun benda tu pada saya tak ada masalah pun, cuma itu menunjukkan kepada ketinggian adab daripada tuan-tuan dan puan-puan, maknanya minta izin, Jadi minta izin ini menunjukkan ketinggian adab, maknanya manusia ini asalnya dia adalah orang yang beradab, orang yang bermoral. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sebab dalam surah Al-Insan Allah mulakan, Allah berikan pendengaran, penglihatan, kan. Banyak surah yang Allah Subhanahu wa taala sebut diberikan pendengaran dan penglihatan. Bila manusia tidak menggunakan pendengaran dan penglihatan serta akal fikiran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kepada kita, kan, maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu adalah ibarat binatang ternak, bahkan lebih teruk daripada binatang ternak. Dia nak sebutkan menjadi insan, menjadi manusia itu sahaja, dia mempunyai 3 ciri yang kita sebutkan daripada perkataan anasa itu sahaja. Nak sebut tentang kedalaman makna insan itu sendiri, yang mana nak kaitkan dengan tadi, kita baca, kita faham tentang penamaan surah tadi, bukan sekadar nak sebutkan tentang penciptaan manusia, tapi nak sebutkan nak menjadi manusia itu sahaja. Yang ini dia mempunyai pandangan mata hati melihat. Yang ini dia perlu mencari ilmu yang mendalam. Yang ini baik dari sudut adabnya, moralnya.
Jadi kita tengok kan, walaupun kadang-kadang ada orang yang non-Muslim ataupun kita sebut not yet Muslim kan, yang mana mereka menjadi kata apa, netizen, nanti sebut netizen kan, menjadi apa ni, ahli, kita sebut macam mana, kita dia menjadi manusia yang kita kata baik dari sudut sifat peribadinya. Makna kata kita tengok ada yang makna yang non yet Muslim, yang mana mereka juga turut sama membantu dalam kerja-kerja kebajikan. Sebab apa? Kesian melihat anak-anak ataupun orang yang ketinggalan dari sudut apa nama, mungkin tidak ada makanan dan sebagainya. Kita tahu dengan apa ni, ambil anak angkat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tengok tu dalam rasa kasihan, ada empati. Kita tahu juga mereka antara orang yang mana mendalami ilmu-ilmu, teknologi, dan sebahagian daripada mereka juga orang yang ada moral yang baik. Jadi bukanlah kita nak mengagungkan, tapi nak sebutkan tentang sifat untuk menjadi manusia sahaja kepada ciri-ciri itu. Dan sudah tentulah kita ini sebagai orang yang beriman tidak hanya berpada kepada manusia yang ada 3 ciri ini tanpa mengaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata 3 ciri ini ada pada kita, dan selain itu 3 ciri ini apa gunanya adalah untuk menambahkan apa? Menambahkan sifat tawadhu' kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan an-nasa dengan adanya syiddah, jadi menunjukkan kepada pembinaan karakter. Manusia yang mana tadi hasil daripada ilmu dan juga adab tadi membawa manusia itu lebih bersikap tawadhu', lebih membawa kepada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut pada Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah daripada kalangan para ulama. Jadi ulama ni bukan sekadar ulama ad-din, tapi mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam akan sesuatu. Hakikat ilmu itu adalah membawa manusia lebih takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun dia belajar, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ini belajar ataupun daripada background yang bukan Islamic study, tapi kalau ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan belajar itu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ilmu yang paling baik. Kalau ada orang dalam bidang agama sendiri pun, tetapi ilmu dia itu tak membawa dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan akan menjadi hujah ke atas dia. Jadi nasihat kepada diri saya sendirilah, supaya kita mengetahui hakikat ilmu itu bukan untuk membesarkan diri kita, tetapi iqra wa rabbukal akram, yakni kita membaca, menyampaikan ilmu itu adalah untuk nak membesarkan Allah, nak memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan yang ketiga, makna insan ini juga disebut datangnya daripada perkataan nasiya yang disebut dengan perkataan insian yang menjadi perkataan insan. Yang ini maknanya lupa. Kita kan selalu lupa kan? Cuma lupa ini ada benda ataupun ada lupa yang bersifat positif dan ada pula lupa yang bersifat negatif. Makna kata lupa yang bersifat positif ni adalah apabila kita melupakan, kita bayangkan kalau apa nama, Allah izinkan kita ingat satu persatu daripada mula kita lahir sampai sekarang. Maknanya banyak beban dalam kepala kita ni yang kita terfikir. Banyak urusan yang mana kalau kita ada masalah dengan orang, yang ini menyebabkan kita terfikir semula permasalahan tersebut. Mungkin masalah tu dah selesai dah, kita pun dah lupa dah. Tapi kalau kita boleh ingat semua benda, kita bayangkan bagaimana beban dalam kepala kita ni. Dari sudut perasaan pula, kalau kita ada memusuh dengan orang tapi kita dah baik, tiba-tiba datang pula ada satu masalah menyebabkan kita teringat pula, jadi menyebabkan jadi berlaku ungkit-mengungkit dan sebagainya.
Ada lupa yang mana bersikap positif. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita terlupa banyak perkara untuk apa? Untuk kita teruskan hidup. Bahkan untuk kita terus beramal. Maknanya kata kita melupakan mungkin kita ada sejarah hitam. Kehidupan kita. Sebab manusia ni bukan semuanya orang kata melahir dalam keadaan berada dalam suasana kebaikan. Suasana yang mana mendekatkan kepada keimanan. Tetapi itu bukan menjadi kesalahan kepada sesiapa. Kerana iman dan hidayah ini adalah pilihan yang mana kita perlu mencarinya. Jadi mudah-mudahan dengan tuan-tuan dan puan-puan mengikuti kelas-kelas daripada Akademi Tadabbur ini menjadi salah satu cara untuk kita mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian ada yang kita mohon untuk dijauhkan adalah lupa yang bersifat negatif. Ya, ini sibuk bekerja hingga kita lupa untuk nak melaksanakan solat, nak melaksanakan ibadah, menyebabkan lupa. Ini kelalaian kita terhadap perkara keduniaan, menyebabkan kita lupa untuk kita melakukan amal-amal kebaikan dan juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita mohon dijauhkan dengan sifat lupa yang bersifat negatif tadi. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak bagaimana kedalaman makna insan itu sendiri telah menggambarkan tentang suratul insan. Yang mana kita sebut dari sudut penamaan surah tadi. Ini bukan sekadar 3 ciri yang kita sebutkan pada manusia itu, bukan sekadar fizikal, bukan sekadar intelektual, bukan sekadar emosional, tetapi juga ada dari sudut spiritual. Ada 4 fakulti insan. Kita sebut fakulti insan kan. Ya, ini 4 fakulti insan iaitu fizikal, intelektual, emotional dan juga spiritual. Yang ada pada seorang insan yang membentuk dia adalah insan yang beriman. Maka itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan di dalam surah Al-Insan. Baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan berkaitan dengan perbincangan kita, jadi tuan-tuan boleh direct untuk bertanya mungkin dalam ruang chat, ataupun kalau nak bertanya terus melalui nak cakap, jadi boleh angkat tangan lah. Boleh angkat tangan. Angkat tangan guna maya ni. Kalau tengok di sini ada ada boleh angkat tangan. Ataupun kalau tak pun boleh angkat interrupt saya lah. Boleh, insya-Allah. Tak ada masalah. Sebab kita perbincangan santai, maknanya bukanlah bersifat, walaupun mungkin isinya bersifat ilmiah sedikit, tetapi kita lebihkan pada macam bentuk perbincangan lah, mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Jadi terima kasih. Jadi kita tengok di sini ada lebih kurang 32 orang dalam di Facebook juga ada beberapa orang yang mengikuti kita. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa bersama kita insya-Allah. Baik. Ada lebih kurang 40 orang. Baik. Sambung. Nama lain bagi surah Al-Insan. Jadi kalau kita tengok surah Al-Insan ini, sebagaimana kalau disebutkan oleh para sahabat dalam hadis riwayat Bukhari, nanti hadis itu kita akan bincangkan nanti, iaitu surah Al-Insan menceritakan berkaitan dengan surah Al-Insan dinamakan dengan nama panjangnya Hal Ata 'alal Insan. Kerana dalam riwayat Bukhari disebutkan bahawa Nabi SAW membaca Alif Lam Tanzil dan surah Hal Ata 'alal Insan. So nama panjangnya lah, nama penuh dia. Cuma ikhtisarkan, diringkaskan sebagaimana yang terdapat pada mushaf, dan juga As-Suyuti juga menyebutkan perkara yang sama menjadi surah Al-Insan. Surah Al-Insan lah. Baik.
Tadi kita dah sebut dah secara ni makna al-insan. Ada juga penamaan surah yang nama surah al-insan ni disebut dengan surah ad-dahr. Apa makna ad-dahri ni? Makna ad-dahri ni adalah masa. Masa. Ya. Ini kalau kita tengok ayat yang pertama dalam surah al-insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika daripada masa, sedangkan ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda itu yang disebut-sebut pun. Dahri ini menunjukkan kepada masa. Nanti saya akan detailkan ketika mana kita membincangkan pada ayat yang pertama. Ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dahri, sedangkan masa dalam Quran ni banyak. Ada sebut asr wal asri, ada yang menyebutkan waqt, ada sebutkan sa'ah, ada kalau dalam bahasa Arab ada lagi sebutkan zaman. Ini apa beza antara kesemuanya ni? Cuma boleh saya sebutkan sebagai pengenalan umum, ad-dahri ini adalah satu masa yang mana masa yang spesifik dan khusus. Masa yang spesifik khusus, ataupun kita kata dalam tempoh, sesuatu ketika. Berbanding dengan waqt. Waqt ini pun dia khusus tapi dia lebih luas. Lebih luas daripada itu zaman. Ini zaman ni bila-bila waktu. Dia ada sikit lah perbezaan-perbezaan. Jadi sebutkan dengan surah ad-dahr ini, maknanya dia adalah waktu yang spesifik. Kalau kita tengok dalam ayat yang pertama ini pun disebutkan tentang waktu bila, waktu sebelum daripada kita diciptakan. Maknanya kita tak dikenali sebagai manusia pun. Baik. Kemudian yang keempat, surah ini juga dinamakan dengan surah Al-Amshaj. Al-Amshaj. Makna Al-Amshaj ini adalah yang bercampur. Yang bercampur. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah aturkan cara menciptakan manusia bermula daripada air mani yang bercampur dari benih lelaki dan perempuan, serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Dinamakan dengan Al-Amshaj kerana apa? Kerana suratul insan adalah satu-satunya surah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan nutfatin amshaj, iaitu air mani yang bercampur. Nanti pada ayat ni saya juga akan terangkan. Cuma nak sebutkan dahulu makna amshaj ni yang kita sebut bercampur, menunjukkan bahawa bila bercampur, kalau air mani sahaja, tanpa ia bercampur ataupun dipersenyawakan, maksud amshaj ni maknanya dipersenyawakan bersama telur wanita, ovum, maka tak jadi manusia. Sebab surah ini adalah surah Al-Insan, surah manusia, surah berkaitan dengan kejadian manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut nutfatin amshaj, menunjukkan bahawa nak jadi manusia itu dia bukan sekadar nutfah, bukan sekadar air mani, tapi dia mestilah air mani yang dipersenyawakan dengan ovum. Jadi persenyawaan itu, yang disenyawakan itu, campuran itu disebut sebagai amshaj. Tengok, subhanallah. Ini dari sudut satu-satunya surah yang menceritakan tentang pencampuran yang terjadi, yang mana selepas daripada pencampuran itu barulah jadi manusia. Kalau tak bercampur tu, tak jadi manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut lafaz itu di dalam surah Al-Insan, kerana surah ini ceritanya surah tentang manusia. Jadi manusia nak jadi, perlu ada pencampuran antara air mani lelaki dan juga telur daripada wanita, ovum. Baik. Dan yang kelima, surah ini dinamakan dengan surah Al-Abrar. Dinamakan dengan surah Al-Abrar kerana surah ini menceritakan tentang sifat-sifat orang yang abrar. Abrar ni maknanya orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan, bir, daripada perkataan bir, yang mana melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan, melakukan kebaikan yang memberi kesan kepada orang lain.
Melakukan kebaikan tanpa disuruh. Dan kebaikan tu dirasai oleh orang yang kita lakukan kebaikan. Sebab itu disebutkan birrul walidain. Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang yang melakukan kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang jaza, tentang apakah ganjaran. Bahkan ganjaran yang disebutkan kepada orang yang melakukan kebaikan ini disebutkan dengan begitu detail. Detail Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan kita akan tengok nanti ketika mana kita melalui ayat-ayat daripada surah Al-Insan. Baik, ini nama-nama lain. Nama yang ini nama dalam mushaf lah. Yang ini 3 yang akhir ni adalah nama-nama lain daripada surah Al-Insan. So nama-nama ini juga adalah dia ada sebabnya, dan dia bersifat ijtihadi lah. Maknanya ijtihad daripada para ulama menyatakan ini adalah surah yang dinamakan sekian-sekian-sekian. Adapun jadi disebut dengan surah dengan nama wahyu, dengan melalui wahyu. Baik. Kemudian latar belakang surah. Secara ringkas je kita sebut tentang latar belakang surah ini. Surah ini sebenarnya berlaku perbezaan pandangan berkaitan sama ada dia Madaniyah ataupun Makkiyah. Sebab dalam surah ini kalau kita tengok dia punya tema ataupun kandungannya itu mirip dengan surah Makkiyah. Sebab dia akan bawa kepada kita tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaannya. Lepas tu cerita tentang orang yang beriman, kemudian cerita tentang syurga, cerita tentang orang yang kufur, tentang balasan bagi mereka, dan diakhiri pula ulang balik penegasan terhadap kudrat Allah dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok kandungannya itu lebih dekat kepada ciri-ciri surah Makkiyah. Makkiyah maknanya sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Kerana ciri-ciri surah Makkiyah ini, dia banyak menceritakan tentang 3 usul. Yang pertama, tentang Tauhid. Ini tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kudrat Allah, tentang kemampuan Allah dan sebagainya. Yang kedua, berkaitan dengan Rasul dan Risalah. Ini dalam surah Makkiyah. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hari kiamat. Terima kasih Puan Asyah Alim. Assalamualaikum. Nama Ad-Dahru itu ada kaitan ke dengan sikap setengah manusia yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, iaitu Ad-Dahriyun, seperti dalam ayat 24 surah Al-Jasiyah. Benar. Ad-Dahriyun ini dia ada satu kelompok. Kelompok dalam sejarah Islam yang mana mereka ini betul tidak beriman dengan hari kebangkitan. Bahkan mereka ini ada pemikiran tentang manusia ini dia tidak melalui ataupun nak sebutkan dengan manusia ini, dia tidak berkait ataupun kita ini bukanlah kejadian, tapi semuanya bersatu. Dia ada macam akidah hulul, akidah yang menyatakan bahawa kita ini bersatu, wahdatul wujud. Jadi Ad-Dahriyun. Nanti saya akan jelaskan dengan lebih lanjut ketika mana pada ayat yang pertama. Ini golongan Ad-Dahriyun. Benar Puan Asyah Aling, ada kaitannya dengan Ad-Dahriyun. Ini sebab mereka mengatakan ada berkaitan dengan masa. Jadi insya-Allah pada ayat yang pertama nanti saya akan jelaskan lebih lanjutlah berkaitannya. Baik. Jadi balik kepada surah. Jadi surah disebutkan Makkiyah tadi, ada ciri-cirinya tadi, ada 3 ciri ataupun tema yang selalu dibawa oleh surah Makkiyah, sama ada tauhid,
sama ataupun rasul dan risalah dan juga kebangkitan. Yang mana ketiga-tiga ini kadang-kadang disebutkan sekali dalam satu surah macam surah As-Sajdah, kadang-kadang disebutkan satu ataupun dua ni sahaja. Jadi surah Al-Insan ni cerita tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, hari kebangkitan, tentang syurga neraka, dan kita nampak kandungannya itu mirip kepada surah Makkiyah. Jadi Imam Ar-Razi mengatakan ia adalah surah Makkiyah, apa nama Al-Maududi mengatakan ia surah Makkiyah. Jadi ramai juga kata surah Makkiyah. Antara yang mengatakan ia adalah Madaniyah adalah Ibn Ashur, antaranya dalam tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan ianya Madaniyah. Jadi saya mengambil ia adalah Madaniyah kerana Ibn Ashur dia bawa riwayat daripada Zaid bin Sabit mengatakan bahawa surah Al-Insan ini adalah surah yang ke-98 turun, 98 turun, dan ia turun selepas surah Ar-Rahman dan sebelum surah At-Talaq. Tapi tak ada masalah lah. Jadi kalau kita nak kata Makkiyah pun tak apa, Madaniyah pun tak apa. Yang penting sebenarnya, kalau ia Makkiyah pun memang berkaitan dengan ciri-ciri ataupun temanya. Kalau ia Madaniyah, maka Madaniyah kita dapati bahawa walaupun surah itu Madaniyah, bila kita kata Madaniyah ni selepas hijrah, yang kebanyakan menceritakan tentang Madaniyah yang banyak menceritakan tentang hukum hakam, tetapi masih tak meninggalkan berkaitan dengan perkara yang usul, iaitu tentang tauhid dan juga akidah. Tiga perkara tadi. Ada surah Al-Insan adalah sebanyak 31 ayat. Jadi mudah-mudahan kita dapat selesaikan 31 ayat. Lebih kurang macam surah As-Sajdah lah. Cuma ayatnya lebih pendek. Pandangnya satu ayat tu lebih pendek lah. Satu-satu ayat. Surah yang ke-76, nanti kita akan sebut dari sudut munasabahnya. Yang ini kita nak sebut dulu dalam turutan mushaf. Surah yang ke-76, juzuk yang ke-29. Ini kalau kita tengok pada muka surat 578. Ada 204 kalimah dan sebanyak 1054 huruf. Ini bukan saya kira. Ini kalau nak tengok ada rujukan, kalau dalam buku yang saya rujuk adalah tafsir Hadaiq Ruh wal Raihan yang ditulis oleh seorang ulama Syafi'i, Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Adapun dalam buku Kompas 114 yang ditulis Ustaz Syahri pun ada tulis berkaitan dengan latar belakang ni lah. Jadi kenapa kita sebutkan tentang kalimah huruf ni? Kerana surah, bila kita katakan surah ini dia adalah satu binaan. Dia binaan daripada ayat. Ayat binaan daripada kalimah. Dan kalimah binaan daripada huruf. Ya, ini nak menghargai satu surah itu. Jadi kita perlu menghargai sampai ke tahap setiap huruf yang ada pada surah, pada perkataan pada ayat pada surah. Sebab itu makna kata bila disebutkan tentang pengenalan itu, ini untuk kita faham dan juga kita tahu, bukan sekadar pengetahuan, tapi kita cuba nak menghargai setiap huruf dalam Quran. Baik. Tema utama bagi surah Al-Insan, tema utamanya adalah untuk mengajak manusia mendirikan amal soleh yang wajib kita laksanakan supaya kita mendapat pengakhiran ahli iman dan syukur, bukannya pengakhiran mereka yang ingkar dan kufur. Sebab tu nanti kita akan sebut, kita akan tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala mendetailkan tentang nikmat-nikmat syurga. Sebab apa? Sebab nak terghib, sebab nak memotivasikan kita untuk melaksanakan amal soleh. Jadi nak sebut tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ni. Walaupun kita katakan dari sudut perbuatan manusia ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah ciptakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Tapi sudah tentunya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kepada manusia ini perkara-perkara yang baik. Buktinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan secara detail berkaitan dengan apa nama orang-orang yang beriman dan jaza dan ganjarannya, supaya kita termotivasi untuk melaksanakannya. Ada juga dalam surah selepas ni, surah Al-Mursalat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga secara detail berkaitan dengan orang yang azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendapat balasan keburukan, supaya kita menjauhinya. Kerana dalam Quran dia ada uslub targhib, yakni kita motivasi, dan unsur tarhib, uslub tarhib, yakni memberikan ancaman untuk kita menjauhinya. Baik, daripada tema surah Al-Insan, maka dibahagikan surah-surah, membahagikan surah ini mengikut temanya itu. Tema tadi, tema ni ajakan kepada mendirikan amal soleh yang wajib dilaksanakan agar mendapat pengakhiran ahli iman dan syukur, bukan pengakhiran mereka yang ingkar dan juga kufur. Baik. So pembahagian surah ini bagaimana? Yang ini bermula daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang pengukuhan akan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia. Dan mana manusia itu akan dibangunkan semula, serta mereka akan diberikan balasan ataupun ganjaran. Kemudian baru datang ayat 7 hingga 22. Paling panjang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang pendetilan berkaitan dengan amalan orang-orang beriman. Ini ajakan, seruan, motivasi untuk melaksanakan amalan orang-orang yang beriman. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala datangkan sekali bersama dengan ganjarannya di hari akhirat, untuk kita terinspirasi untuk beramal dengannya. Kemudian ayat 23 hingga 31, ajakan untuk memperbanyakkan amalan tadi. Yang ini sebab biasanya penutup ataupun pengakhiran satu surah dia akan memberikan penegasan terhadap isi dan juga mukadimah. Sebab surah ni dia ada paling kurang ada isinya, ada pendahuluannya, ada isinya, ada penutupnya. Sebab itu sekurang-kurang surah adalah 3 ayat. Maka penutupnya kebiasaannya menjelaskan semula isinya dan juga berkaitan dengan isi dan juga pendahuluan. Iaitu ajakan lagi kepada perbanyakkan amalan dan menjauhi kekufuran, selain menyebutkan tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian, kalau kita tengok dari sudut munasabah tema bukan munasabah ayat ni, munasabah tema. Tema surah Al-Insan dengan surah sebelum dan surah selepasnya. Yang ini kita tengok kalau dalam turutan mushaf, maknanya dia berada pada juzuk yang ke-29. Yang ini pada surah ataupun nombor surah yang ke-76. Surah Al-Insan. Di mana kita tengok temanya tadi adalah ajakan untuk beramal soleh, untuk tergolong kalangan orang yang beriman dan bersyukur, bukan kalangan orang yang ingkar dan kufur. Kalau kita tengok surah Al-Qiyamah, temanya adalah tentang kiamat ni tidak ada ruang untuk melarikan diri. La mafarra fihi. Yang ini tidak ada ruang untuk manusia melarikan diri. Sebab itu selalu kalau saya sebut tentang qiyamah, maknanya tentang hari kiamat itu juga sebenarnya bila Allah kata manusia telah sampai kepada hari kiamat. Hari kiamat itu sendiri adalah merupakan azab. Bukan azab yang ada pada hari kiamat, tapi hari kiamat itu sampai pada hari itu sendiri. Saya sebut dalam surah As-Sajdah sebelum ni. Sebab apa? Sebab bila mana sampai pada hari kiamat, pada waktu tu iman dah tak bermanfaat. Pada waktu tu amal soleh lebih lagi tak bermanfaat.
Pada waktu tu tak ada ruang lagi untuk nak melarikan diri, tak ada ruang lagi nak kembali semula ke dunia. Maka surah Al-Qiyamah menyebutkan tentang kiamat itu tidak ada ruang melarikan diri. Maka sebab itu datang surah Al-Insan untuk memberikan kesedaran kepada kita bersama mudah-mudahan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut siap dah tentang kiamat ni. Bila dah sampai hari kiamat ni tak ada peluang dah. Maka sekaranglah waktu peluangnya untuk kita beramal soleh. Supaya kita tergolong daripada kalangan orang yang beriman dan bersyukur. Kerana apa? Kerana datangnya surah Al-Mursalat menegaskan bahawa kiamat itu sebenarnya wujud. Bukan sebenarnya, sememangnya wujud. Sememangnya wujud. Nampak cantik kan? Susunannya. Jadi nak sebutkan kepada kita bagaimana dalam surah Al-Insan ini adalah surah yang nak memotivasikan kita untuk beramal soleh mudah-mudahan. Baik. Munasabah antara Al-Insan, yang ni dari sudut ayat. Dari sudut ayat. Tadi dari sudut tema. Ini dari sudut ayat, surah Al-Insan dan juga surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Insan, dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang manusia ini daripada air mani. Dan mempunyai jantina lelaki dan wanita. Dalam surah Al-Insan pun disebutkan tentang air mani. Kemudian diberikan panca indera. Untuk apa panca indera itu diberikan? Penglihatan, pendengaran, untuk membuat pilihan yang mana akan menentukan sama ada iman dan syukur ataupun ingkar dan kufur. Yang kedua, surah Al-Qiyamah menyebutkan tentang sifat umum bagi syurga dan neraka. Manakala surah Al-Insan disebabkan ia adalah surah yang nak motivasi untuk beramal soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala membuat perincian terhadap sifat-sifat syurga. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang waktu sukar. Maknanya waktu orang-orang yang berdosa ini dia menghadapi kesukaran. Surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang yang beriman ni pada hari kiamat adalah waktu-waktu yang dia berada dalam keadaan senang lenang, penuh dengan kenikmatan. Baik. Surah Al-Insan dan juga surah Al-Mursalat. Di surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran buat orang mukmin dan mengancam orang yang zalim yang berbuat dosa. Di surah Al-Mursalat, Allah bersumpah untuk menegaskan janji tadi, janji ganjaran ini tadi dan juga janji ancaman itu, dan menyebutkan waktu datang syarat-syaratnya. Iaitu ketika mana disebutkan contoh berkaitan faizan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat. Ini cerita-cerita semua berkaitan dengan waktu-waktu kiamat. Apabila bintang-bintang binasa, bila langit terbelah, bila gunung ganang hancur. Ini bilakah waktu janji itu? Kaitan dia tu, bila waktu janji itu adalah waktu kiamat berlaku. Dan kiamat berlaku tu apa keadaan situasinya? Tadi bintang hancur, gunung ganang hancur, langit terbelah dan sebagainya. Yang kedua, Al-Insan, dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu Wa Taala sebut penyebutan secara detail. Disebutkan tadi keadaan orang mukmin di hari akhirat dan secara ringkas keadaan orang kafir. Dalam surah Al-Mursalat sebaliknya, penyebutan detail keadaan orang yang kafir di hari akhirat dan secara ringkas pula berkaitan dengan keadaan orang beriman. Makna kata mungkin lepas daripada surah Al-Insan ini, tuan-tuan boleh bacalah surah Al-Mursalat. Yang ini untuk apa? Untuk kita tengok balik refleksi. Sebab dalam kaedah makna kata untuk kita beramal soleh ini, kaedah kita sebutkan targhib wa tarhib. Ini kita ada proses motivasi. Yang ini kita mengharap raja, tapi perlu juga kita kepada sifat khauf, pada takut. Yang kita bincang dalam surah As-Sajadah. Perlu seimbang antara khauf dan raja. Cuma dalam bab yang tertentu, lebihkan raja. Yang ini bila kita beramal saleh, maka kita lebihkan raja.
kita mengharapkan balasan-balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharap balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni tak ada masalah. Lain pula kalau kita mengharap balasan daripada manusia. Tapi mengharap balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni tak ada masalah. Yang kedua, yang ini dari sudut uslub tadi, maknanya khauf ini, yang ini kita nak mendidik rasa takut itu adalah apabila kita membaca surah-surah berkaitan dengan ancaman kepada orang yang kufur. Yang ini kena seimbang. Tak boleh salah satu ada, tak ada. Mungkin salah satu lebih berbanding yang lain, tak apa. Tapi tak boleh ada, tak ada. Tak boleh. Kena ada kedua-duanya. Perlu seimbang. Baik. Baik, kalau kita tengok pula dari sudut munasabah, dari sudut penurunan. Kita sebut tadi dalam riwayat Zaid bin Sabit, disebutkan bahawa surah Al-Insan ini adalah surah yang ke-98. Makna kata di surah dia hampir kepada 100 kan, 114, maknanya surah Madaniyah lah. Sebab itu ada pendapat yang katakan surah Madaniyah, dan saya pun mengambil pendapat tersebut lah. Jadi kalau kita tengok sebab munasabah ni, dia bukan sekadar keterikatan antara surah-surah ini, bukan sekadar pada susunan mushaf. Sebelum daripada susunan mushaf, maka dia ada munasabah yang ia turun kepada Nabi SAW dan juga para sahabat. Jadi surah sebelumnya itu adalah surah Ar-Rahman. Yang mana surah Ar-Rahman ni cerita tentang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu. Ala ini adalah nikmat-nikmat yang besar. Berbanding dengan nikmat. Nikmat pun nikmat juga. Tapi ala ini adalah nikmat-nikmat yang besar. Macam contohlah. Tuan-tuan dan perempuan. Yang ni mungkin kita pergi bekerja, kita balik bekerja kan. Ini kita tahu bila kita bekerja ni ada kenaikan gaji tahun by tahun. Maka itu adalah nikmat. Sebab apa? Benda itu kita dah jangka. Kita dah tahu, maknanya dah tersenarai dalam kita punya job scope dan juga kerja kita lah. Surat lantikan kita. Tapi tiba-tiba akhir tahun, ni bulan bulan 12 kan, akhir tahun, tiba-tiba yang ni bos kita bagi 3 bulan gaji bonus, contoh kan. Jadi makna itu adalah nikmat yang besar. Itu walillahil masalil a'la. Nak sebutkan tentang apa beza antara nikmat dan juga ala. Ala ni maknanya nikmat yang besar-besar yang datang dalam keadaan yang mungkin kita tak terjangkau. Ataupun dari sudut besar dan hebatnya itu memang kita tak dapat nak menggambarkan tentang kehebatannya itu. Jadi sebab itu dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang nikmat-nikmat kepada manusia dan jin di dunia dan di akhirat. Nikmat-nikmat yang besar berkaitan dengan matahari, alam, bintang dan sebagainya. Allah sebut tentang nikmat-nikmat yang besar dalam surah Ar-Rahman. Maka nikmat-nikmat yang besar di atas dunia ini sepatutnya melahirkan apa? Melahirkan orang yang bersyukur. Kerana apa? Kerana apabila dia adalah orang yang bersyukur di dunia dan beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah, bahkan akan lebihkan lagi nikmat-nikmat yang lebih besar di hari akhirat. Jadi boleh tengok surah Ar-Rahman juga separuh yang kedua, sebab dia ada dua kita boleh bahagi pada dua. Mana ayat pertama sampai ayat 36 dia menceritakan nikmat-nikmat di dunia, 37 sampailah habis 77 sampai 78. Yang ini berkaitan nikmat di akhirat juga disebutkan dengan detail. Cuma dalam surah Al-Insan lebih detail dari sudut dalam syurga itu sendiri, disebutkan tentang dia punya peralatan tu daripada apa, makanan tu daripada apa dan sebagainya. Jadi dia ada kesinambungan. Makna kata bila turunnya surah Ar-Rahman kemudian turunnya surah Al-Insan, Ar-Rahman cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengasihi. Al-Insan cerita tentang hamba Ar-Rahman.
Iaitu mereka yang beramal soleh dan mendapat ganjaran daripada Ar-Rahman. Ganjaran-ganjaran yang banyak, yang besar-besar itu tak lain dan tak bukan adalah atas rahmat Allah dan kasih sayang Allah, bukan kerana amal kita pun. Cuma amal itu menjemput rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna tinggalkan amal, tapi maknanya beramal itu menjemput rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian datangnya surah At-Talaq. Jadi surah At-Talaq iaitu ajakan kepada beriltizam dengan hukum ilahi dan melarang daripada mempermainkannya. Terutamanya hukum talak lah. Jadi maknanya nak sebutkan tadi, untuk kita beramal saleh, ini bukan sekadar amal saleh, tapi iltizam dengan hukum. Ini bentuk, antara bentuk amal saleh itu adalah apabila kita beriltizam dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mungkin saya buka kalau ada persoalan sebelum daripada kita melihat kepada fadilat. Bismillah. Kalau ada. Baik. Fadilat surah Al-Insan. Jadi surah Al-Insan dalam hadis riwayat Bukhari sebagaimana saya sebutkan tadi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajr alif lam tanzilu sajadah wa hal ata 'alal insan hinun min ad-dahri. Daripada Abu Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW membaca pada waktu solat fajar hari Jumaat surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Jadi kita dah sebut dah tentang surah As-Sajadah, dan saya sebenarnya dah mendatangkan tentang hubungan antara surah As-Sajadah dan surah Al-Insan dalam sesi perbincangan dalam surah As-Sajadah. Cuma mungkin sebab ada mungkin yang baru bersama dengan kita, maka saya ulang. Cuma kita ulang tidaklah detail. Mungkin kalau nak tengok lebih detail boleh rujuk kepada surah perbincangan surah As-Sajadah. Tak silap saya minggu yang ke siri yang kedua ataupun yang ketiga. Ini siri-siri awal lah. Sebab kita ada bincang surah As-Sajadah dengan surah Tabarak, surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Jadi saya ambil balik dari notanya itu. Jadi kita sebut secara ringkas lah, insyaAllah baki dalam 15 minit ni. Baik. Jadi kalau kita tengok apa hubungan surah As-Sajadah dan surah Al-Insan ini, daripada mana hubungannya? Kerana bila Nabi SAW membaca sesuatu surah, maka dia ada sebab dia. Bukan saja-saja Nabi pilih untuk baca sesuatu surah tu. Baik, jadi kita nak jawab 3 persoalan melalui hubungan antara surah As-Sajadah dan surah Al-Insan ini, iaitu berkaitan yang pertama, apa kandungan kedua-dua surah tersebut hingga dibaca saban minggu. Dan kenapa surah As-Sajadah dibaca pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Dan apakah pula perkaitannya surah As-Sajadah dan surah Al-Insan dengan hari Jumaat? Ini 3 persoalan yang kita nak jawab. Baik. Jadi kalau boleh kita katakan antara dua-dua surah ini, surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan, yang mana kedua-dua surah ini menyatakan ataupun meringkaskan tentang kandungan kedua-dua surah ini, menyatakan tentang 3 persoalan utama kehidupan. 3 persoalan utama kehidupan. Jadi kita sebutkan tentang penciptaan manusia, kan? Dan mana penciptaan manusia ini dengan ciri-ciri yang ada pada manusia, dia datang ataupun dia didatangkan for purpose. Ada tujuannya. Iaitu tujuannya adalah ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tujuannya juga adalah menjadi khalifah. Itu berkaitan dengan tujuan. Cuma persoalannya juga selain daripada tujuan, sebelum tujuan itu, daripada mana kita didatangkan?
Dan ini dengan tujuan itu ke mana pula pengakhiran kehidupan kita. Jadi maknanya kalau orang yang mana dia tahu purpose ataupun tujuan dia didatangkan, maka dia akan sedar dia sebenarnya daripada mana dan ke mana dia nak pergi. Macam kita nak bermusafir, kita tahu tujuan kita, yang ni kita nak akan apa dalam kehidupan kita. Jadi kita nakkan sesuatu, mungkin kita tahu bagaimana latar belakang kita dan kita tahu apa yang kita nak lakukan untuk menambah baik kehidupan kita. Sebab kita ada tujuan. Baik. Jadi dalam surah As-Sajadah dan surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang allazi ahsana, dalam surah As-Sajadah, allazi ahsana kulla syai', asal usul kejadian manusia. Wa bada'a khalqal insani min tin, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ini saya sebut dalam perbincangan yang terdahulu. Apa beza ma'im mahin dengan nutfatin amshaj? Iaitu ma'im mahin ini adalah air mani yang mana kalau bukan dengan tujuan untuk mendapatkan anak, maknanya air mani itu dia akan dibuang macam tu saja. Maknanya bila keluar air mani lelaki ketika mana bersama dengan isterinya, maka air mani itu akan dibasuh, maksudnya dibersihkan, disucikan. Tak ada apa-apa kelebihan pada air mani itu. Tapi bila air mani itu dia bercampur nutfatul amsyaj, kita sebutkan tadi, dia bercampur dengan telur wanita, ovum itu, menyebabkan dia menjadi seorang manusia. Jadi manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pendengaran dan juga penglihatan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut asal usul kejadian manusia daripada tanah, kemudian yang ni Nabi Adam, kemudian anak beranak ataupun keturunan Bani Adam ini daripada air mani. Dan air mani ketika mana dia bercampur dengan manusia, itulah baru dia menjadi seorang yang mulia, yang mana dia dikurniakan sami'an dan basiran, pendengaran dan penglihatan, dengan tujuannya apa? Nabtalih, untuk mengujinya. Kemudian dari sudut apa bekalan manusia? Ini bagaimana nak menggunakan panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Diberikan juga dalam surah As-Sajadah, ditambahkan lagi bukan sekadar pendengaran, penglihatan, juga afidah, akal, hati, fikiran. Tetapi sedikitnya manusia bersyukur. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana manusia ini, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Bukan sedikit mana bersyukur tu sebab Allah dah tetapkan. Tidak. Sedangkan Allah berikan manusia ini pilihan. Sama ada nak beriman, nak bersyukur ataupun nak kufur. Maka pilihan kita nak menggunakan panca indera yang Allah bagi ke mana? Syukur ataupun kufur. Baik. Apa tujuan kita didatangkan? Persoalan yang kedua. Tadi kita sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuannya adalah untuk ubudiyah. Dan juga tersebut tadi daripada tidak ada apa-apa kepada manusia, yang mana manusia ini tujuannya adalah di atas dunia ni selain daripada ubudiyah adalah khalifah. Yang mana khalifah itu juga berkaitan dengan ubudiyah. Maka di dalam hal kehidupan manusia ini, nizam kehidupan manusia ini dia terbahagi kepada 3 benda. Iaitulah berkaitan dengan akidah, ibadah dan juga muamalah, dan juga berkaitan dengan akhlak. Yang mana dalam sudut aspek akidah, dalam surah As-Sajadah Allah sebut tentang tanzilul kitab, tentang Alkitab. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta. Yang ni kitab dan rasul dan risalah.
Sebab ayat yang kedua berkaitan dengan rasul dan risalah, ayat keempat berkaitan dengan tauhid, dan ayat yang kelima berkaitan dengan hari kiamat. Sebab yudabbirul amru minas sama ila al-ard summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh. Itu cerita tentang hari kiamat kan dalam surah As-Sajdah. Dalam surah Al-Insan cerita tentang manusia yang sebelumnya tidak ada apa-apa, tak diciptakan. Yang mana kenapa ketika mana ia diciptakan dia mengingkari hari akhirat. Ini dari sudut aspek akidah. Berkaitan dengan hari kebangkitan. Kemudian dari sudut aspek ibadah. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah ayat 15 dan 16. Yang ini mereka yang mana beriman itu mereka yang bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang bertasbih, bertahmid. Mereka yang melaksanakan solat malam. Mereka yang mana menginfakkan harta mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala khaufan wa tama'a. Dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yang ini pada waktu malam manusia itu fasjud lahu wasabbih. Yang ini sujud dan juga tasbih. Lailan tawila. Ini panjang. Dari sudut aspek muamalah, ini maknanya aspek hubungan sesama manusia. Dalam surah As-Sajdah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini daripada harta yang diberikan maka mereka sedekahkan, infakkan. Dalam surah Al-Insan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan antara bentuk hubungan dengan manusia itu adalah memberikan makanan kepada orang-orang miskin, anak yatim dan juga tawanan perang. Kemudian dari sudut aspek akhlak, dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu Wa Taala sebut waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, yakin. Dalam surah Al-Insan fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima ketentuan Tuhanmu dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa antara mereka ataupun orang yang kufur. So maknanya lengkap antara kedua-dua surah ini menceritakan dari sudut kenapa manusia didatangkan. Daripada mana tadi? Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan didatangkan iaitu dengan melengkapi 3 aspek kehidupan manusia, akidah, ibadah, muamalah dan juga akhlak. Dan ke manakah pengakhiran manusia? Iaitu sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah tentang mereka yang mana mujrimun, yang mana pengakhiran mereka adalah pengakhiran yang mengerikan, pengakhiran yang tidak indah, pengakhiran yang tak disukai. Bahkan ketika mana saat akhir kehidupan mereka telah hampir tiba, mereka minta untuk dihidupkan semula. Ini ada rasa penyesalan. Begitu juga dalam surah An-Nisa, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur itu perantai belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Na'udzubillah. Dan pengakhiran yang bagaimana yang kita dambakan, iaitulah pengakhiran yang mana di syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Iaitu di syurga itu Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan nikmat-nikmat yang tersembunyi yang mana menjadi penyujuk mata. Dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan bila engkau melihat di sana dalam syurga itu engkau melihat nikmat yang melimpah ruah dan kerajaan yang besar yang tidak ada bandingannya. Jadi itu berkaitan dengan pengakhiran kehidupan kita yang kita dambakan, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, itu soalan pertama. Ini kandungan surah yang dibaca. Jadi kenapa surah As-Sajdah dibaca pada rakaat pertama dan surah As-Insan dibaca pada rakaat kedua? Adakah semata-mata kerana surah As-Sajdah ini berada dari sudut susunan mushafnya
Yang ini berada pada 31 dan surah Al-Insan pada 32 kan. Pada nama surah Al-Insan surah yang ke-76. Di surah Al-Sajdah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang peringatan secara panjang lebar kan. Kita sebut tentang peringatan tu banyak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang syurga ni apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Sebut secara ringkas saja. Ibaratnya bila mana kita baca pada rakaat pertama tu, kita ingat yang pertama adalah berkaitan dengan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian takut kita itu mesti juga didasari dengan khaufan wa tama'a. Kan Allah sebut khaufan dulu. Khauf, takut dulu, kemudian tamak. Tamak ni maksudnya inginkan. Kita harapkan. Maka macam mana nak cipta pengharapan, keinginan kehadap syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam surah Al-Insan. Allah datangkan tentang berita gembira. Dan juga Allah sebut secara detail. Kita sebutkan tadi kan. Surah Insan ni Allah sebut detail tentang nikmat-nikmat syurga. Dan persoalan yang terakhir iaitulah berkaitan dengan apa kaitan kedua-dua surah ini dengan hari Jumaat. Kerana hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, manakala manusia adalah Sayyidul Alam. Yang ini cerita tentang hari Jumaat kerana apa? Manusia ini, kejadian insan, manusia ini adalah yang ketua bagi alam ini, dan hari Jumaat adalah hari penghulu pada hari. Hari Jumaat ada hari penciptaan Adam alaihissalam. Ini hari penciptaan asal kejadian manusia yang disebutkan dalam kedua-dua surah. Dan hari Jumaat juga adalah hari pengumpulan manusia untuk saling beringat dan memberi nasihat. Dan hari Jumaat juga disebutkan sebagai hari yang akan berlakunya kiamat. Ini melengkapi surah ini antara satu sama lain, dan ceritakan kita sebutkan tadi hubungan di antara keduanya sangat bertepatan dengan hari Jumaat. Supaya apa? Supaya kita ingat balik bahawa kita ini diciptakan atas tujuan daripada mana kita ciptakan. Yang ini asal keturunan kita Nabi Adam. Ini asal keturunan daripada Bani Adam tu apa? Yang ini hari Jumaat adalah hari memperingatkan. Bukan kata hari lain tak, maknanya ini paling-paling kurang kita mendengar khutbah. Wajib kan? Mendengar khutbah untuk sebagai salah satu peringatan mingguan. Hari Jumaat juga berkaitan dengan hari akhirat. Maka kita didatangkan itu ada purpose kita, ada tujuan kita, iaitulah menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidul Alam. Selain daripada tujuan menjadi khalifah itu adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari Jumaat ni, bila kita insya-Allah mudah-mudahan kita dah lalui surah Sajadah dan kita melalui surah Al-Insan dalam perjalanan kita untuk beberapa minggu ini, mudah-mudahan ia menambahkan lagi tadabbur kita ketika mana mungkin kita bersama dengan imam. Mungkin dulu kita mungkin masjid lah. Mungkin kita boleh baca di rumah kan. Kalau kita tak hafal, kita ada mushaf qiyam tu boleh kita baca kan. Jadi mudah-mudahan ia memberikan lebih kesan lah kepada penghayatan kita. Mudah-mudahan. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada soalan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, nota ni tuan-tuan boleh dapatkan dalam Google Drive yang ada disebutkan dalam ruang chat kita. Dan juga kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mana nak memberikan sumbangan untuk kelas-kelas tadabbur, akademi tadabbur ni, ini kelas kita bukan sekadar hari ni, kita ada setiap hari, hampir setiap hari ada kelas daripada kalangan ramai asatizah. Jadi boleh memberikan sumbangan melalui akaun yang disebutkan dalam ruang chat ni lah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan itu Allah Subhanahu Wa Taala juga kira sebagai amal soleh. Baik. Kalau tak ada apa-apa lagi persoalan, saya rasa setakat tu pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik datang pada Allah, yang lemah kurang pada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum.